العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه, dan kata Ustaz Abu Ishaq Al-Isfahani rahimahullah ta'ala, bermula khatir pada perbuatan itu dapat bahawa melentang padanya membimbangkan dengan arid lebih aula daripada mengerjakan demikian perbuatan itu, dan yang demikian itu jatuh di dalam mubah dan sunat dan faraid. Janganlah engkau melihat bahwasanya orang yang picit waktu atasnya sembahyang fardu dan khasrat ia hendak menunaikan fardunya, maka kedatangan dengan kebakaran, maka dilintangkan baginya, atau ada orang tenggelam yang dapat ia melepaskan dia, maka tatkala itu membimbangkan dengan arid, utama daripada mengerjakan sembahyang yang ia hendak menunaikan dia, iaitu menolong orang yang kebakaran atau melepaskan orang yang tenggelam. Maka tidak sah tiba-tiba berkendak akan yang mubah dan nawafil dan kebanyakan daripada fardu dengan hukum. Yang berfaham ada kata apa? Bahasa orang tua lah. Ini kita bincang pasal berkaitan dengan tafwid. Tafwid ni kita bercakap berkaitan dengan makhafat. Makhafat ni makna kebimbangan dan ketakutan. Makhafat makna kata kita buat satu, dia ada kebimbangan, ketakutan apa yang akan berlaku masa depan. Jadi saya lihat orang yang bergerak di bidang gerakan Islam ni, yang menjadikan makna kata perjuangan itu untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada bermacam-macam kaedah fiqh dan ijtihad yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala dalam makna kita kata dalam melayari perjuangan ini. Baik itu dalam kaedah kita berjuang, dia ada perkara sawabit, ada perkara mutawayyirat, ada perkara prinsip, perkara dasar atau akidah perjuangan, dan ada perkara berkaitan dengan teknikal. Jadi kadang-kadang tuan-tuan orang tak faham. Baik itu tuan-tuan ahli politik biasa ni, dia tak boleh faham tindakan Tok Guru. Berlain dia kata pada parti-parti politik yang lain. Tengah orang dia kata kita ni pelik pelok. Sat kawan dengan DAP, sat tak berkawan. Kami ni Parti Amanah ni kami tetap setia dengan DAP. DAP buat apa-apa dia setia. Tak boleh, kita dalam kita ada kaedah. Kita letak kita punya dasar Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini panduan kita. Jadi siapa yang mampu berijtihad, qiyas, ni para ulama lah tuan-tuan. Baik itu tuan-tuan jangan heran, tindakan kita berlainan dengan parti politik biasa. Ya, parti politik biasa. Contoh, mungkin satu ketika dulu kita bertahalun dengan DAP, lepas tu kita berpisah. Kalau orang tak faham apa ni, tak begitu ni, tak, kita ada kaedah dia. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Surah Mumtahanah ayat 8. Allah tak larang kamu berbaik-baik dengan orang kafir.
yang tidak lam yuqatilukum fiddin, yang tak menyerang agama kamu. Lagi dia tak menyerang agama kita boleh kira dengan dia. Tapi bila dia menyerang agama kita diharamkan bertahalul, berhubungan dengan mereka. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fiddin. Sebenarnya Allah melarang kamu berbaik-baik dengan orang kafir yang menentang, yuqatilukum fiddin, yang menentang agama kamu. Bila dia tentang agama kita, dia menyerang agama kita, haram kita bertahalul, berbaik dengan dia. Sebab itu kita lipas, alhamdulillah, dengan kuliah haraki, dengan liqa fikri, dengan usrah yang kita hadapi, yang kita jalani, kita faham. Tidak tanduk makna kita kata pemimpin kita, cuma kita tak mampu nak berijtihad bersendirian. Lepas tu dalam kes yang berlaku ni, kita serah pada pusat. Pada pusat beri kemampuan, Majlis Syura Ulama'nya, AJK Dewan Ulama' Pusatnya, dan kita pemimpin kita tu wajah sendiri orang yang boleh berijtihad. Jadi kita serah kat mereka. Bukan kita derhaka kat Tuhan tak. Keputusan daripada pusat belum sampai. Dah sampai, kita pergilah istana. Itulah cerita dia. Bukan kita derhaka, tak derhaka. Kalau kita pergi menghadap sultan, tak bawa apa yang sultan tak jadi kaya. Macam Anwar Ibrahim tu. I have a number. PP number pun tak ada. Dia ada nombor, tapi orang dia tak ada. Dia ada nombor kambing. Saya ada kambing 129 ekor. Kambing tak ada lah nombor ya. Dia tak mahu macam tu. Dia sebut nombor, memang kita ada. Jadi kita menghadap sultan dan keadaan kita bersiap sedia. Apa yang sultan tak, kita boleh bagi. Itu yang kita buat kan? Jadi sultan baik tu, persiapan mental kita, tuan-tuan, jangan takut serangan orang yang menyerang. La yakhafuna lawmata la'im. Sifat gerakan Islam tak takut celaan orang mencela. Kita ada panduan kita ada stand kita, ada prinsip kita, perjuangan kita kan. Itu dia. Baik, kita tengok malam ni berkaitan dengan persoalan tafwid. Allah firman dalam Quran, tuan-tuan, kita baca dulu sebelum ni, wa ufawwidu amri ilallahi inna Allah basirun bil ibad. Ini Allah cerita orang soleh. Apa kata orang yang soleh? Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Inna Allah basirun bil ibad. Allah amat melihat kepada hamba-hamba dia. Jadi kita buat apa yang patut kita buat, tapi hati kita ni menyerah segala urusan kita kepada Allah Ta'ala. Allah yang akan menyelesaikan semua masalah kita, insya-Allah. Kan? Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah kamu menyerahkan urusan kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tak mati. Kan? Macam mana disebut dalam Al-Quran, kan? Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Apabila orang mukmin ni, makna kita berhadapan dengan tentera-tentera azab. Bila mereka melihat tentera-tentera azab yang mengepung Madinah, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Mereka berkata, inilah janji Allah, ini yang dijanji oleh Rasul. Sadaqallahu wa rasuluh. Betul lah Allah, benarlah Rasul. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tak bertambah kepada mereka melainkan iman dan penyerahan, serah pada Tuhan, insya-Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berazam, serah kat Tuhan. Kita pula tuan-tuan, dalam buat kerja Islam ni, dia kena banyak musyawarah, banyak perbincangan. Asyawirhum fil am. Dalam urusan mereka tu, mereka bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Mereka berjasa bermesyuarat dalam segala urusan mereka, insya-Allah. Tak rugi bermesyuarat. Dengan ramai yang bermesyuarat ni, dia boleh keluar idea-idea yang baik, yang untuk menghadapi masalah yang kita hadapi, insya-Allah. Baik, sambung kitab kita. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan kata Ustaz Abu Ishaq
Isfahan Iran ni. Tapi Iran tentu bukan semua Syiah. Imam Ghazali pun orang Iran. Dia daripada Nisabur. Saya pergi Mekah kan 2006. 2006 saya pergi Mekah. Lepas tu saya sembahyang di Masjidil Haram. Saya kan pandai cakap Arab sangat. Broken tu boleh lah lagi. Broken Arab. Tapi dia duduk sebelah saya. Dia tengok saya, dia senyum. Saya tengok dia senyum. Kan? Pakai jubah macam saya lah. Tapi kalau tengok orang Iran, dia lain orang besar. Kan? Dia pakai sorban ni, dia ada rambut sini sikit. Itu Iran lah tu. Kan? Dia tidak, dia pakai macam kita juga. Badannya kecil. Lepas tu dia tanya saya, dia kata saya daripada Malaysia. Ya. Dia tanya dia pula, dia kata dia daripada Iran. Lepas tu saya kata wilayah mana? Dia kata Nisabur. Nisabur ni tuan-tuan, tempat Imam Ghazali. Dia tanya, dia yang kenal ke Imam Ghazali? Imam Ghazali, dia kata ulama besar, ulama kabir. Saya kata saya ni minat dengan Imam Ghazali. Kan? Dia kata, saya duduk pondok mengaji kitab Imam Ghazali. Teruslah kitab ni termasuk Minhajul Abidin. Dan sekarang saya di Malaysia, saya kata saya baca kitab Imam Ghazali. Dia peluk saya, Azad. Rupanya Imam Ghazali ni dia bukan orang Syiah. Dia bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan? Bukan semua Iran tu Syiah. Termasuk Abu Ishaq ni. Kan? Di Isfahan, sebuah bandar di Iran. Ya. Apa kata dia? Kata Ustaz Abu Ishaq, bermula qatir pada perbuatan itu. Qatir pada perbuatan. Amalan kita ni ada qatir. Kalau yang tak ada qatir, kita tak masuk bab tafwid ni. Macam contohlah kita katakan sembahyang 5 waktu, ada qatir tak? Bila tak ada qatir, taklah teruk kita nak tafwid. Tetap betul pergi sembahyang, pergi balik-balik. Tapi kadang-kadang ada qatir. Ada yang menentangkan, yang membimbangkan. Macam kita nak main masjid, nak sembahyang Jumaat, dia dua rumah orang terbakar. Itu qatir. Kita nak sembahyang ke? Nak selamatkan orang yang terbakar ni kan? Ataupun kita nak pergi sembahyang tu, pergi sembahyang Jumaat tu nak qabliyah, ba'diyah. Kan? Habis tu zikir lagi 33 tanah, lepas tu beratib lagi 1000, balik-balik rumah tu. Bila ada dah qatir, kita kena dulukan yang qatir tu, selamatkan nyawa manusia. Walaupun kita luput sembahyang berjamaah, luput sembahyang waktu tu, walaupun luput, habis semua selera, habis zuhur, tak apa, kita boleh qadha. Kita utamakan yang tu. Utamakan selamatkan orang. Ataupun tuan mai ni ada orang lemah di sungai tu. Biar dulu teman lebih sembahyang jemaah tu. Yang ni pahala dia 27. Teruklah macam tu. Tu bila datang qatir. Bila datang qatir, dia jadi hukum dia dah berubah. Macam tu juga kita ni kan. Memanglah sunnah Nabi SAW sembahyang rakaat. Tapi bila datang dia benda qatir tu, COVID, kita tak nampak. Tapi pakar-pakar perubatan, dia kata kena jaga jarak tu. Pasal COVID ni dia kalau kurang daripada 1 meter, dia boleh sampai. Jadi kita bersandar kepada orang yang pakar lah. Kita tak pakar bidang tu. Tak boleh kita nak bertengkar pula dengan orang yang pakar. Pergi jumpa doktor tahu Ustaz dia darah tinggi. Ustaz tak boleh makan lembu. Bagi apa tak boleh? Lembu tu halal. Apa macam doktor ni? Hukum halal nak kata haram. Mana boleh macam tu? Hal kecil balik doktor kata tak boleh makan gula. Gula pun haram. Ubah hukum. Wa man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia kapiak tu doktor tu. Tak boleh. Dia ada kaedah hukum dia kan. Bila datang arif, kebimbangan, ketakutan, dia ada hukum tu, dia boleh ni. Itu yang kita kena apa? Tak boleh pegang yang tu je. Dia Islam ni dia elastik. Elastik ni dia anjal lah, anjal. Macam kita pakai seluar yang apa, tali pinggang kita kan. Orang gemuk boleh pakai, orang kuih boleh pakai. Dia sesuai.
Islam ni dia sesuai. Bukanlah kita ubah hukum dengan mudah. Ada kaedah dia. Nanti yang kita kena faham. Saya dengar banyak kalau orang sebar video tu. Dah, bila habis besok duduklah rapat balik. Ni Covid tu ada lagi ni. Ada kuning, ada merah, ada hijau. Dia tengok orang muda Covid. Kan? Bila dia makna kata kena Covid, kemudian dia mati. Mayat dia. Mandi mayat pun atas plastik, tayamum atas plastik. Ada satu kes di Indonesia. Dia lawan. Kami nak tengok, dia buka mayat tu benda cium. Habis satu kampung kena Covid. Jadi kita tak faham benda ni. Kita ikutlah orang yang faham, orang yang reti. Saya cakap betul. Saya baca kitab boleh lagi sikit. Tapi bab perubatan aku tak tahu. Apa doktor tahu? Makan ubat ni Ustaz Noh. Makan sehari sekali makan sebiji ubat darah tinggi. Sehari makan 2 kali. Dia makan macam tu lah. Lepas tu cek 2-3 bulan tu. Oh, Ustaz ni dah turun elok dah. Ustaz makan sebiji sudah sehari. Berapa biji? 2 biji. Doktor ni Ustaz 2 biji, 1 biji. Takkan nak cakap macam tu. Kita ikut dia lah, dia yang pakar bidang tu. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu, orang tak tahu. Kita tak tahu bab perubatan, tanya orang yang tahu bab perubatan. Ni jangan tanya pada orang yang bukan ahli dia. Dia tanya pasal kurpau dekat Maniam tu botol mekanik. Bombil nak kata. Maniam apa macam bikin kurpau? Dia kata tahu suka pun macam tu dia. Apa? Ni kita ikutlah lah. Apa susah sangat. Kan? Kata Ustaz Abang Ishaq ni, dia kata, ya. Dia kata bermula khatir pada perbuatan itu. Perbuatan amalan kita ni, makna kata ada khatir, ada yang membimbangkan. Ya. Dapat bawa melentang pada membimbangkan dengan arid. Ada arid yang melentangkan, yang membimbangkan kita dalam nak melaksanakan makna perbuatan kita, amalan kita tadi. Contoh kita nak main semayang, tiba-tiba ada arid, rumah terbakar, ataupun kita kata orang lemah dan sebagainya, kan? Datang arid, datang yang melentangkan daripada dia kata mengerjakan dia. Itu dia. Membimbangkan dengan arid terlebih aula daripada mengerjakan dia. Bila berlaku benda yang membimbangkan, kita utamakan memberi kebimbangan kepada arid tu. Kita mari nak semayang, tiba-tiba datang arid membimbangkan kita, orang lemah, tercunguk-cunguk, terkapal-kapal, tolong. Takkan kita nak tengok saja, tentu hati kita bimbang dengan orang yang lemah tadi. Maka kata Ustaz Abang Ishaq, dia kata lebih utama, dia kata makna melayan hati kita yang membimbangkan tu. Makna kita kena pergi selamatkan dulu orang tu. Orang yang lemah tadi kita selamatkan. Kanak-kanak duduk dalam rumah menyurit, api terbakar, selamatkan kanak-kanak. Kalau kita boleh selamatkan dia. Tak boleh selamat, panggil bomba, buat apa yang boleh, minta tolong orang lain. Cari jalan untuk menyelamatkan orang tenggelam dan orang terbakar tadi ni. Gitu. Dia macam tu. Ya. Dia kata terlebih aula, terlebih utama daripada mengerjakan demikian perbuatan itu. Amalan yang kita nak kerja tu, kita nak pergi semayang berjamaah. Besarlah pahala berjamaah ni. Kan? Tuntutan lagi semayang fardu. Tentulah. Tapi datang arid, kepentingan nyawa, keselamatan individu. Macam doktor lah, kita buat contoh doktor kan. Mamanya ada orang aksiden kemalangan, bawa mana orang yang sakit ni pergi hospital. Sampai hospital terpaksa membuat pembedahan segera. Yang doktor ni nak sembahyang dulu. Ketika itu dia kena utamakan nyawa tu. Habis pembedahan tu,
Walaupun makna kata luput semayang dia, dia boleh qada. Lebih utama selamatkan nyawa ni orang yang aksiden ni, kan? Masuk ibu nak bersalin ke, orang yang makna kata masalah jantung kena bedah juga, umpama contoh kan. Jadi mengikut kata Ustaz Abang Ilham, utamakan yang ni melibatkan nyawa. Dia dah sampai peringkat ad-darurah, peringkat darurat untuk menyelamatkan nyawa. Itu maksud dia kena bagi keutamaan. Ya, itu dia. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, dan yang demikian itu jatuh, dia kata dalam mubah dan juga sunat dan juga faraid. Ini fardu. Benda ni sama ada fardu, sunat ataupun harus. Mubah harus. Bila datang makna arid yang membimbangkan, kita kena beri keutamaan kepada yang membimbangkan tu. Kan? Amalan fardu kan, sunat kan, bahkan amalan harus, yang harus. Tapi ada benda yang membimbangkan, yang memerlukan makna kata kita layan segera. Kena layan yang segera tu, yang dia kata yang membimbangkan ataupun arid yang berlaku di hadapan kita tadi ni. Itu yang ni apa yang apa nama kita kata keperluan ni kita kena tengok macam tu. Ya. Ini yang kita ada buat kerja ni, itulah kita nak tengok. Ada kepentingan peribadi, ada kepentingan ummah. Kita utamakan kepentingan ummah. Dia dipanggil apa nama dipanggil fiqh waqi'i ataupun fiqhul awaliyat, yang perlu kita utamakan. Kan? Macam kita hari ni kan, macam kes berlaku di Perak, sakit juga kita kena. Tak betul-betul kita kena. Dia bawa usul percaya, dia jawab undangan negeri. Usul tu kita sokong, pasal dia kawan kita. Bila sokong, kawan yang usul pun tak sokong, yang sokong pun tak sokong. Tak pelik lah? Tak pernah berlaku dalam dunia, tuan-tuan. Mana-mana parlimen, orang bawa usul, tak sokong usul dia. Mana ada abang-abang baik aku? Mana ada? Kita sokong usul dia, patut dia terima kasih kat kita. Lepas tu dia kata kita ni tak apa, tak anulah, tak inilah. Terpelik lah, jadi pelik. Kena ikut marah-marah lah. Tapi kita boleh marah. Tapi kita marah, kita berpecah. Boya dia tunggu nganga mulut tu. Boya di AP lah. Nganga mereka kata lah kami sedia itu, disedia ni. Memang mereka nak kata dah. Tapi kita, bila dalam bab ni kita mengutamakan, makna kita kata maslahah ummah. Contohlah kalau di AP berkuasa semula, apa yang dah berlaku depan mata kita. Nak ulang balik benda ni, kita tengok mudarat dia lebih besar. Maka kita letakkan kepentingan ummah di hadapan kepentingan peribadi. Tak apalah kata api lah apa-apa. Memanglah kalau kita buat baik, buat betul, semua tak betul. Sebab tu Luqmanul Hakim ajak anak dia. Hei, anak aku kena abang kan perangai manusia, mai sini. Bawa naik keldai bawa lekok. Anak dia dengan dia berjalan naik bukit ni, turun dekat apa kolej Islam tu. Orang tengah makan kopi kita, lah bodoh. Ada unta tak naik, ada keldai tak naik. Puan punya tak ada otak. Dengar orang kata lah, hang dengar dah anak aku apa orang kata. Lagi hang naik, biar puan berjalan. Jalan neng. Sampai nak jalan, keluar pula. Lah, tak ada otak. Dia muda saja bagi pak dia berjalan. Yang dia pergi naik keldai. Hang dengar dah orang kata apa? Dengar, tadi main pak naik pula. Sampai benda kering tu. Keluar satu masjid. La ilaha illallah. Hang turun biar pak naik. Orang tua tak ada otak, tua saja. Dia naik keldai, dia bagi anak dia berjalan. Tak kena juga. Lala mai kita naik berdua. Naik berdua sampai kat balai polis tu. Polis kata, ni lagi bodoh. Nak bagi bumper keldai. Dia yang betul tu mana? Hang takkan jumpa hang buat penuh tak betul. Kena faham lah.
Kita ada pengalaman tuan-tuan 60 tahun lebih. Hantar sahabat baik macam mana pun, mesti orang kata tak betul pula. Handuk kerajaan pun tak betul, tak duduk kerajaan pun tak betul. Hang jadi kerajaan pun tak betul, hang jadi pembangkang pun tak betul. Yang betul berapa? Duduk saja, lagi tak betul. Baik tu jangan bimbang, jangan takut dengan celaan orang mencela. Lantak beri dia, kita buat kerja kita. Sebab kita ada panduan, kita ada kaedah. Kita bukan bakal rabah-rabah tak, kita satu-satunya parti kita yang menggunakan kaedah Islam. Dan seluruh tanduk dia pas lah. Sebab tu kita letak panduan pas, pegangan pas, Quran, hadis, ijma', qiyas. Tunjuk kat saya mana tindakan kita yang bercanggah dengan Quran, hadis, ijma', qiyas. Itulah abang mai kalau ada. Tolong tunjuk kalau ada. Mana ada? Semua tindakan kita semua berpandukan nas yang jelas. Kita bukan tuan-tuan, kita nak dapat pahala melalui politik. Nak dapat pahala melalui politik. Setengah orang politik ni pun tak dapat kuasa semata-mata. Bila dapat kuasa, by hook out crook, macam mana pun tak kira, dia nak dapat. Tipu ke, bohong ke apa, dia tak kira. Kita ada. Mari kita kata Tuhan suruh kita semayang. Bukan Tuhan suruh semayang aja, ada kaedah dia semayang. Gitu gini ada sah batal dia, sunat haram dia, semua ada. Hukum dia ada. Gitu juga yang sunat baca Quran, bukan sekadar baca Quran, baca saja. Ada hukum tajwid dia. Ada mat dia, panjang pendek, dengung tak dengung. Bukan semua berdengung. Jumpa apa semua dengung, betul-betul dia kaki berdengung. Tak boleh lah begitu. Ada tempat boleh dengung, ada tempat tak boleh dengung. Kita macam tu lah. Kita ada panduan. Kerana kita tuan-tuan nak dapat ganjaran pahala melalui politik. Politik sekular ni, dia cari pangkat, kedudukan, kekayaan, kesenangan semata-mata. Sebab tu kawan saya cerita, dia kata dia pergi Kuala Lumpur, dia nak terkencing, dia singgah tuan-tuan tandas awam. Dia singgah-singgah, dia tengok tulis di tandas tu kanak-kanak 50 sen, orang dewasa RM1, ahli politik RM5. Dia tanya pasal apa ahli politik RM5 kencing? Sebab ahli politik kuat kencing. Ini ahli politik kuat kencing kita nak buang. Politik ni makna kata kerja mulia, kerja Nabi-Nabi. Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 nabi merintah di politik kan. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, 4 dia. Khulafa ar-Rasyidin, tokoh-tokoh politik, berpolitik mentadbir negara. Bahkan 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga, cuma Abdurrahman bin Auf seorang yang tidak dikenali sebagai tokoh politik. Dia tokoh korporat. Tapi yang 9 lagi semua tokoh politik. Jadi anggapan kata politik kotor itu tak betul. Politik ni tentang kerja mulia, bawa orang kepada jalan Allah Ta'ala kan? Bahkan dalam hadis Nabi yang menyebut yang mendapat lindungan aras 7 golongan tu, nombor 1 imamul adil, pemerintah yang adil. Macam mana nak jadi pemerintah kalau tidak berpolitik kan? Erdogan kata apa? Apabila orang baik tak mau berpolitik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Ini yang sedang berlaku ni. Benda ni kita nak kena ubah tuan. InsyaAllah. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, bila ada makna kata qatir atau arid, lebih utama memberi makna kata keutamaan kepada yang berlaku tu, seperti kebakaran dan juga tenggelam lemah. Walaupun yang menunggu depan kita sayang padu, tak apa, qada pun tak apa, tak ada masalah. Itu dia. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, ya, dia kata hendaklah dia menunaikan ya, lebih utama daripada mengerjakan semayang, ia hendak menunaikan dia. Apa yang dia kena buat, iaitu menolong orang yang kebakaran
atau melepaskan orang yang tenggelam. Orang lemah tadi kita kena selamatkan dia. Orang yang kebakaran pun kita kena selamatkan dia. Walaupun luput waktu, tak apa, kita qada, tak masalah, insya-Allah. Kita panggil di sini fil awaliyat, keutamaan yang mana kita perlu utamakan. Ya. Maka tidak sah tiba-tiba berkehendak ia akan yang mubah dan yang nawafil daripada kebanyakan daripada fardu dengan hukum. Lalu itu apa juga amalan kita yang ada arid, ada kebimbangan, ada yang melintang, tidak sah kita letak dengan hukum. Aku akan buat. Kita kena istisna macam cerita dulu. Insya Allah. Bila datang arid tu, kalau tak ada arid, tak payah istisna. Kita nak mai semayang, tak ada halangan apa, mai semayang terus lah. Tapi bila datang arid, insya Allah, kalau dikendaki oleh Allah. Kerana kita dikendaki mengutamakan dulu yang arid tadi, yang melintang, manapun yang menghalang, yang berlaku di hadapan kita, yakni orang tenggelam dan juga orang yang kebakaran tadi tu. Di banyaklah berlaku kan pada pak bomba kita, pada doktor kita, kan, berlakulah benda-benda ni berlaku. Kadang-kadang berlaku kepada kita semua, kan. Jadi kita nak menghadapi jenis macam tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, ya, habis dah kata Abu Ishaq tadi, selesai dah. Ya. Maka jika ditanya orang betapa sah di fardu Allah Ta'ala atas hambanya sesuatu dan takut akan mereka itu atas meninggalkan dia, kemudian tiada ada baginya kebaikan pada perbuatannya. Ini soalan. Soalan dia kata macam mana pula bila Tuhan dah suruh ada pula gitu gini, kan? Memanglah tuan-tuan sekalian, dia kita tengok semua hukum-hukum Allah Ta'ala semuanya baik, semuanya elok. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam. Hukum yang dibawa semua rahmatan lil alamin, semua baik. Inna syari'ata kullaha masalih imma darul mafasid al-jalbul masalih. Sesungguhnya syariat Allah ni kullaha masalih, semuanya bawa masalah. Tak ada hukum Allah yang tak elok, semua elok. Ingat, imma darul mafasid al-jalbul masalih. Sama ada dia halang kita daripada rosak ataupun dia heret kita jadi baik. Itu hukum asal dia begitu. Tapi bila datang dia punya arid dia tu, halangan dia begitu gini, macam kita kata semayang rapat-rapat, dia tentulah ada hikmah dia. Tidak Tuhan, Nabi tak tunjuk. Tentulah ada ukhuwah dia, kasih sayang dia, kan, pahala dia, kan? Tentu ada benda ni, tentu ada. Ingatkan dalam kita Nabi SAW bila dia memberi kuliah, sahabat duduk rapat-rapat, dikatakan kalau daun luruh tak jatuh ke bumi, punya rapat daripada tu bertemu berlutut. Itu dalam keadaan biasa. Tapi bila ada dia punya arid dia apa? Covid. Dia cerita lain lah pula hukum tu. Hukum tu berubah mengikut suasana keadaan. Kira macam tu. Hukum asal dia memang semua syariat, hukum mahkam Allah semuanya baik. Tetapi dia adalah tengok kaedah-kaedah dia macam mana. Dan macam kita berkawan dengan orang yang jahat, betul lah tak boleh. Tetapi kalau kita terpaksa berkawan, tak kawan tak boleh. Macam kita nak menegakkan Islam di Malaysia seorang-seorang, boleh? Di Malaysia sekarang tuan, tak ada satu parti pun yang mempunyai makna kita kata majoriti muda. Tak ada. Siapa nak tubuh kerajaan, dia mesti berbakat. Mau tak mau kena berbakat. Bila nak berbakat tuan-tuan, tentulah nak bakat dengan PH ke PN. Di sana mana mudarat lebih teruk? Mudarat PH tu terlampau besar. Maka ada kaedah dia pula.
irtikabu akhfad dararain, memilih mudarat yang lebih kecil. Kita ambil mudarat, memang ada mudarat, tapi mudarat yang lebih kecil. Kerana Pakatan Harapan mudaratnya besar sangat. Sendi-sendi kekuatan negara dia ceroboh, dia patahkan, tuan-tuan. Apa sendi kekuatan negara kita? Di antaranya, tuan-tuan, iaitu raja berperlembagaan. Ini tungguk negara kita sejak merdeka, kan? Raja perlembagaan. Dia pun cuma patahkan, dah sign dah status Rome. Tak silap saya pula segera dah silap pasal dekat tu sign dah. Tapi Nasib Baik Agung cepat dapat tahu, panggil Profesor mana di universiti, bentangkan cerita status Rome ni gini perlembagaan begini. Sampai tuan-tuan sekalian, pensyarah tu dia panggil tindakan, punya kau hajak dekat Agung. Tuan-tuan ingat tak? Apa kau lupa? Tu program tu. Aku bilang tak? Lepas tu tuan-tuan, apa lagi tunggak kekuatan negara? Hak istimewa, bumi putera. Dia langgar, dia sign ISA. Sampai kita kena turun jalan raya. Tunggu ramai-ramai menentang ISA. Apa lagi? Dia itu Islam agama persekutuan. Ni pun dia kacau ikut dah dia. Jadi kita nampak dah tembalang dia, kita nampak mudarat dia terlampau besar. Maka di sana kita memilih mudarat yang lebih kecil. Itu datang kaedah dah. Irtikabu akhfad dararain, memilih mudarat yang lebih kecil. Lah masa sama Ustaz Mustafa Masyhur, dia selalu ingatkan, dia kata bila kita nak buat kerja-kerja dakwah, kerana PAS ni bukan semata-mata parti politik. PAS gerakan dakwah, gerakan tarbiyah, gerakan siasat. Siasat masuk pilihan raya, kita masuk lah. Kita mengejar, kita di antara kerja kita, iaitu kerja-kerja kita tarbiyah. Ada tarbiyah kita buat pasti, ada seriti, ada kita buat kolej, ada kita buat tahfiz, pondok, macam-macam kita buat tarbiyah. Yang dalaman pula usrah, liqah fikri, kita buat. Kita juga gerakan dakwah. Ustaz Mustafa Masyhur kata dakwah ni, pertama-tama bila kita buat kerja dakwah, kita mesti pecahkan gap dengan mad'u kita. Kita nak dakwah jiran kita sebelah rumah. Pertama sekali kita kena pecahkan halangan tembok antara kita dengan mad'u kita, dengan jiran kita. Kena buat hubungan. Bagi salam, sembang selalu. Kita masuk bulan, bagi dia semangkuk. Balik rumah kita beli pisang, lebihkan satu ikat, bagi anak dia, bagi. Pecahkan dulu tembok tu, pecahkan dulu. Biar ada hubungan. Bila ada hubungan, baru dakwah kita masuk. Kita buat hubungan dengan UMNO dan bersatu. Mana kita ada ruang untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan mesej Islam. Mungkin zaman ni orang pun tak tahu. Kita dah ada ruang yang luas tu kan. InsyaAllah lah kita buat kerja betul-betul, sungguh-sungguh, insyaAllah tak mustahil. Satu hari 3 kelompok parti Melayu ni bila faham Islam, tak mustahil satu hari dia menerima Islam. Tuan-tuan bayar apabila majoriti orang Melayu menerima Islam. Takkan Islam tak ada tertegak di muka bumi Malaysia. Kita masuk ikut gerakan dakwah. Yang kita buat di Sabah, kita buat di Sarawak, kita hantar mesin, kita hantar pendakwah-pendakwah kita masuk Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Jadi ini kerja kita jangka panjang. Bukan politik saja, dah. Gerakan kita gerakan begitu. Gerakan masrah, gerakan dakwah, gerakan tarbiyah dan gerakan siasat politik. Ini dia. Ini kita buat ni semua, kita baca habis tuan-tuan. Tambah dia ni diakui oleh semua pihak. Kita bukan bergerak bidang dakwah, bidang kebajikan, unit amal kita bergerak. Kalau banjir, amal sampai dulu. Bila COVID ni, kita punya orang kita sampai dulu bagi bantuan macam berlaku di sana, di Kelebang. Bantuan makanan apa semua kita sampaikan dulu. Kan? Jadi makna kata bila kita tengok apa kuliah-kuliah di masjid tanya, ustaz ni orang apa? Semua orang kata orang PAS.
lepas telah memenuhi di masjid-masjid. Dulu banyak masjid kita tak boleh masuk, kan? Sekarang ni banyak masjid kita tak boleh masuk. Hasil daripada ta'awud kita dengan UMNO dan juga bersatu, kan? Ini yang kita nak. Dakwah boleh dikembangkan, diterima oleh masyarakat kita dan umat Islam. Kalau dengan DAP kita tak nampak masa depan Islam. Gelap gelita. Tapi dengan UMNO dan bersatu, insya Allah saya melihat ada cahaya di ujung terowong, insya Allah. Az-zulmu qad yatulu walakinahu la yadu, al-haqqu qad yad'ufu walakinahu yantasir. Kezaliman itu walau mengambil masa yang panjang, dia takkan kekal. Kebenaran itu walaupun lemah, kita yang bawa kebenaran walaupun lemah, kita golongan mustad'afin, walakinahu yantasir, akhirnya dia pasti akan menang. Baik itu Ustaz Patayakan menyebut ahli gerakan Islam wajib yakin masa depan Islam yang cemerlang, insya-Allah. Ni yang kita dapat kerja, tuan-tuan. Sabar sikit, insya-Allah. Akan sampai masa dan ketikanya. Kalau bukan masa kita, masa anak kita, cucu kita, zuriat kita, masa akan datang, insya-Allah. Satu hari Islam akan menang, insya-Allah. Pasal apa kamu yakin? Allah janji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh, Allah akan angkat mereka sebagai pemimpin di atas muka bumi Allah. Allah janji, takkan Allah cakap tak serupa bikin. La tukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Nabi pun berkata, la yazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Sentiasa akan ada ta'ifah, puak-puak di kalangan umatku yang akan memperjuangkan kebenaran ni, dan mereka akan zahir, akan menang sampai kiamat. Ini keyakinan kita yang kita buat kerja ni. InsyaAllah. Saya tuan, dia makin ramai dia berlaku kes-kes ni. Orang tengok cara bergerak, cara bercakap, atau tuan tulis tu janganlah melampau sangat. Tunjuk akhlak kita sebagai orang pejuang Islam, akhlak yang cantik, cakap yang elok, insya-Allah. Ini merupakan daya tarikan untuk orang kepada Islam, pada perjuangan kita, insya-Allah. Ya. Ketahui ilmu bahawasanya Syekh kami, ini Syekh pada Imam Ghazali, Tok Guru Imam Ghazali nama Syekh Abu Bakar Al-Wara'. Orang gelak dia Imam Haramain, Imam dua tanah haram. Syekh kami Syekh Abu Bakar, dia kata rahimahullah ta'ala, berkata ia, Allah Ta'ala tiada menyuruh dengan sesuatu melainkan dia kata baginya padanya kebaikan. Jadi orang tanya soalan dia kata, apa yang Allah fardukan, yang Allah suruh tentulah baik, kan? Pasal apa pula kita kena utamakan yang bukan Tuhan perintah tu. Jadi ini Imam Ghazali nak jawab, Tok Guru Imam Ghazali nak jawab. Dia kata bahawasanya Syekh kami, dia kata berkata ia, Allah Ta'ala tiada menyuruhkan sesuatu melainkan ada baginya padanya kebaikan. Apa Tuhan suruh semua baik. Inna syari'ata kullaha masalih. Syariat Allah, perintah Allah tu semua baik, tak ada yang tak baik. Yang wajib sunat baik, haram makruh tak baik, kena tinggal haram makruh, kena buat wajib sunat. Perintah Allah semua baik, tak dapat kita nafikan. Ya. Apabila sunyi daripada yang melentangkan selagi tidak ada arid semayang baik. Tapi bila datang arid, orang terbakar, orang lemah, ketika itu yang ni lebih baik. Bahkan wajib kita utamakan selamat nyawa, selamat orang lemah, selamat orang terbakar. Bila ada melentang, benda melentang, yang ni lebih penting, lebih utama.
daripada semayang fardu tadi. Walaupun dia tu satu benda yang cukup baik, semayang baik lah, siapa kata tak baik, tapi dah datang yang melentangkan, yang ni lebih bagus kan. Fatallahu mujahidin alal khaidin ajran azima. Allah kata apa? Allah Ta'ala lebihkan orang yang mujahid, orang yang berjuang dengan pahala yang besar banding orang yang khaidin, orang yang duduk tak berperang, tak berjihad. Tentang ayat ni surah At-Taubah, tak silap saya, Allah nak ceritakan antara golongan yang berjihad dengan golongan yang beribadat. Dia tak pergi perang, dia buat ibadat je. Ibadat hebat tak? Hebat lah. Bangun malam, sunat duha, sunat tahajud, baca Quran, zikir, hebat. Tapi Allah kata orang yang pergi berperang tu lagi hebat. Faddalallahu mujahidin, Allah lebihkan orang yang berjihad alal qaidin, di atas orang yang duduk beribadat saja, ajran azimah, dengan pahala yang cukup besar dibanding orang yang berjuang menegakkan agama Allah, yang bertempur di medan jihad, yang bermusafir untuk menyampaikan dakwah. Dengan yang duduk saja tu, orang ni Allah kata lagi hebat. Memanglah pada asalnya ibadat ni hebat, tapi ada benda yang lebih hebat. Sembahyang fardu hebat, tapi menyelamatkan orang lemah lagi hebat. Ni cerita apa nama? Cerita Hasan Basri. Hasan Basri tuan-tuan, dia duduk tepi sungai yang dia boleh berubah jadi baik tu. Macam sini lah, sungai seberang lah, dia duduk sini melenung. Dia tengok satu orang tuan, laki-laki berjalan dengan pegang tangan seorang perempuan. Lepas tu tuan, laki-laki ni pula pegang botol pula botol arak. Apa punya orang pegang perempuan, jalan pegang perempuan, lepas tu pegang botol arak pula. Hati dia tu macam buruk sangka dengan orang sebelah sana tu, di seberang sungai tu. Tiba-tiba tuan-tuan, ada orang dia naik sampan dia terbalik. Sampan dia terbalik. Dalam tu ada seorang dua orang penumpang sampan tu. Orang tu dah minta tolong. Jadi kawan yang pegang perempuan tu lepas tangan perempuan tu, dia terjun sungai, selamatkan orang lemah tadi. Orang pakat kumul tengok dia berjaya menyelamatkan orang yang lemah, orang yang dia buruk sangka tu. Yang dia tak ada apa-apa pun, dia tak terima dah. Habis dia tu dia pergi siaga orang tuan-tuan. Perempuan yang kau ni pegang ni mak dia. Mak dia nak berjalan macam betul ambil angin. Lepas tu gamak mak jalan tu lah bawa air sejuk kan. Botol tak ada botol arak yang ada. Ada batu-batu botol arak, bawa botol. Dia bukan minum arak, dalam air sejuk. Apabila tuan-tuan dia buruk sangka, dia menyesal tuan-tuan. Menyesal sungguh. Akhirnya dia bertukar jadi seorang ahli sufi yang hebat lah, Hasan Al-Basri. Kan? Dia bertaubat, minta maaf kat kawan tu kan? Makna aku ni pandang dia remeh, sedangkan dia makna kata lebih hebat pada aku, menyelamatkan nyawa orang yang lemah kan? Jadi dalam Islam, jaga nyawa tu lebih penting. Jaga nyawa, terselamatkan nyawa orang. Ni kita nak selamatkan akidah ummah, nak selamatkan manusia. Allazina immakannahum fil ardh aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa aqibatul umur. Orang yang kami bagi kuasa, yang memerintah muka bumi Allah Ta'ala ni, apa dia buat? Aqamus salah, mereka mendirikan solat. Ulama tafsir mendirikan salat, pemerintah diri salat ni pemerintah yang tarik rakyat dia untuk tunduk patuh mengabdikan diri kepada Allah. Wa atau zakat, mengeluarkan zakat, dalam arti kata mengagihkan kekayaan negara secara adil. Negara kita kaya tuan, tapi pembahagian dia tak adil, tertumpu pada orang tertentu. Ni masalah kita sekarang. Kita dapat kuasa nak buat kerja ni,
antara perkara yang penting wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Menegakkan ma'ruf, mencegah kemungkaran. Kita nak buat kerja ni tuan. Jadi dengan kuasa politik baru boleh buat kerja-kerja ni. Kita makna melayani perjuangan itu, kita tengok mana ada ruang-ruang yang boleh membolehkan kita melaksanakan kerja-kerja Islam yang Allah sebut dalam Quran tadi tu. Kan? Jadi jawab guru pada Imam Ghazali memanglah perintah Allah semua bagus, yang wajib bagus, tak dapat dinafikan, yang sunat bagus, selama mana tidak ada makna kata arif. Bila datang arif macam orang lemah tadi, rumah terbakar, kita kena utamakan yang ni dulu. Kata Tok Guru tu, dia panggil fiqhul awaliyat, dalam mengutamakan satu kerja, yang mana lebih utama. Itu dia. Dan lagi dia kata ya, bila sunyi daripada melentangkan dan tiada picit atas perbuatan yang fardu, sekira-kira tiada berpaling daripada salah, melainkan dan baginya itu kebaikan. Jadi perkara-perkara amalan-amalan ni tadi ni, dia kata ya, tiada picit. Picit ni kesempitan. Macam kita kata masa yang lapang, tak ada halangan, tak ada rentangan, tak ada masalah. Tapi bila kita picit, umpama contoh, kita ada masa zuhur dengan keadaan tertentu, kita dah picit, zuhur kita dah nak habis, kita ada masa 15 minit lagi. Masa yang sama berlaku satu benda yang mencemaskan. Kalau aku makna kata aku atasi kecemasan ni, luput sembahyang aku tuput, maka makna kata agama menyuruh kita atasi kecemasan tu dulu. Orang lemah tadi, orang terbakar tadi, kalau masih lapang, lepas habis buat kerja, zuhur masih ada, buatlah sembahyang, tak ada masalah. Tapi bila berlaku kepicikan, walaupun terpaksa qada, kita dibenarkan meninggalkan waktu itu untuk di qada. Boleh qada. Bahkan kalau kita musafir, dibenarkan pula jamak, dibenak pula qasar. Mana Islam ni dia bukan satu yang rigid, yang beku, sesuai semua keadaan dan keadaan yang kita berada. Masa ni macam ni, masa ni macam ni, masa ni macam ni. Orang sakit, dia boleh jamak sembahyang dia. Orang sakit, kalau tuan-tuan sakit tuan-tuan tu berat pada waktu zuhur, tuan-tuan boleh buat jamak takhlil, jamak takhir, sembahyang zuhur pada waktu asar. Kalau tuan-tuan sakit biasanya kuat belah asar, sembahyang jamak takhlil, buat pada zuhur. Tapi tamam lah, tak boleh khasar, tak boleh. Nak dikhasarkan, nak dipendekkan, cuma musafir saja. Tapi kalau jamak kerana sakit, boleh. Jamak kerana sakit dibolehkan, tapi jamak saja, tanpa makna kita kata tanpa khasar. Jadi kaedah ni banyak sangat tuan, dalam kita menghadapi suasana dan keadaan. Jadi kita yang tak apa nak faham ni, cara mudahnya serah kat pemimpin, habis kata dia faham, kita ikut sudah lah. Sebab kita tak mampu, tak ijtihad tu tak mampu kita tak sampai kemampuan peringkat tu. Jadi kita serah pada pimpinan kita yang punya autoriti, mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Ustaz Padino dia sebut akhir zaman ni, mujtahid ni dia datang dalam bentuk makna kata kolektif, kan? Makna kata 100 tahun Allah hantar seorang untuk makna kata ulama untuk mengubah suasana ni, keadaan yang kita ada. Itu dulu seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanbali, Imam Qadir Jailani, Imam Ghazali. Tapi zaman sekarang ni payah kita nak memiliki satu orang memiliki semua ilmu. Maka tuan-tuan sekalian, makna kata dalam akhir zaman ni Allah datangkan dalam bentuk syura, dalam bentuk majlis syura. Mereka ni ramai, tapi masing-masing mempunyai kebakaran di bidang masing-masing. Mereka berijtihad, mesyuarat, buat keluar satu hukum, dan kita patuh taat kepada arahan mereka. Itu lebih selamat, insya-Allah. Itu kata walau
Bila kita taat pada pemimpin kita, dia panggil kita wala'un. Wala'un pun tak apalah. Jangan mala'un dah lah. Dia kata kita mala'un pula, wala'un. Jadi yang kata kebaikan tu memang baik selama mana tidak ada arid. Bila tentang arid, lebih utama kita menyelesaikan arid tadi ni, seperti kebakaran dan juga lemah tadi ni. Itu dia. Bila sunyi daripada yang makna kata melentangkan arid tadi, dan tiada picit atasnya perbuatan yang fardu. Tak picit, tak sempit masa luas, lapang boleh buat, tak apa kita buat lah. Tapi kalau masanya picit, menyebabkan kita selamatkan nyawa orang, habis, luput waktu dia. Tak apa, luput waktu pun tak apa, demi menyelamatkan nyawa. Dia nak macam tu. Ya. So, kira-kira cara berpaling daripada salah, melainkan dan baginya itu kebaikan. Makna kata tak berpaling daripada salah. Salah ni salah suatu lah. Dia dua perkara. Hang buat ni, hang kena tinggal ni. Hang selamat orang, hang kena tinggal sembahyang. Hang sembahyang, hang kena tinggal selamatkan orang. Nak pilih yang mana? Tentulah kita utamakan nyawa orang, selamatkan orang. Gitulah. Dia tak boleh buat dua-dua. Masa tu kita nak sembahyang, masa tu nak selamat, tak sempat. Sebab masa dah suntuk, keadaan yang amat memerlukan, maka bagi keutamaan selamatkan nyawa. Gitu. Jangan dia pula pergi sembahyang jemaah, lepas tu azan dulu, lepas tu buat pelaksanaan qabliyah, lepas tu apa nama sembahyang fardu, lepas fardu lirik pula dah, lirik panjang ke min. Dia pergi ahli tarikat tu, dia 1000 dia hati la ilaha illallah. Tak lagi sembilan badiah pula, pergi dah sampai dalam sungai tak ada orang dah. Selamat dia dulu. Itu kita jangan pakai fadail saja. Kita kadang-kadang contoh fadail, memang ada fadilat, tapi dia ada pula yang lebih utama, kan? Yang mana lebih utama kita buat. Gitu. Ya. Jadi kita kena utamakan berpaling pada salah satu daripada dua pekerjaan. Pilih satu ya. Pilih satu yang mana lebih utama, kan? Dalam keadaan ni lebih utama menyelamatkan nyawa. Kira gitu. Mana bonti ni? Aku tengok tak ada bonti je. Kitab lama tak mana titik. Hampa cari jumpa titik. Dia bukan mula kitab sampai habis, satu titik pun tak ada. Tapi yang syok tu, ustaz nak berhenti, dia tahu tak mana. Itu yang hebat tu. Aduh. Kitab lama ni ke apa, dia bagus. Cuma kalau boleh cetak semula balik ejaan yang gugur kan, cetak balik sayang. Ni Patani ni, dicetak di Petani, kitab Minhajul Idin ni. Di Pulau Pinang tak cetak dah. Tak cetak dah di Pulau Pinang, tak ada dah. Kitab Kelang tu pun tutup dah. Kelang pun dah tak ada. Pindah di Petani. Semua kitab-kitab kita semua dicetak di Petani. Sekarang ni lah, dia tak ada sini dah. Dia tak ada orang nak mengaji. Ada orang nak mengaji, kan? Yang mengaji pondok-pondok lah dah ada. Dah banyak, berapa pondok lah? 5 apa? Pondok Dayang tu di mana? Mondok yo. Pondok apa lah? Pondok Dayang lah. Aku ingat pun mondok, hidup pondok lah. Dia pondok Dayang. Tu dah. Terima salah satu dua pekerjaan. Ya. Itu dia. Pekerjaan terutama daripada membimbangkan dengan satu yang lainnya. Maknanya kata kita ambil yang membimbangkan tu, keselamatan nyawa tadi ni, daripada yang satu lagi, yang semayang tadi terpaksa kita